Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashwat Ismail. Kali ini dalam agenda Awani kita ingin memberi fokus kepada graduan dan masa depan dunia pekerjaan. Bercakap mengenai masa depan dunia pekerjaan ini macam-macam yang kita kurang dan setiap hari kita bercakap mengenai perubahan. Tetapi bagaimana nak mula? Satu. Dan berapa pantas kita dapat tutup jurang yang ada sekarang ketika ini. Apabila kita bercakap tentang era revolusi perindustrian 4.0, kita sudah dengar bagaimana pemain industri di Switzerland yang menyerlahkan tentang landscape global, dan itu masalah yang kita hadapi di sini. Bagaimana ingin mempercepatkan proses perubahan itu. Dan agenda Awani pada malam ini sangat bertuah. Kita ada Dr. Zakaria Abbas, pengarah Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan agenda Awani. Dan yang paling sama, kita bercakap tentang revolusi perindustrian 4.0 ni hampir setiap hari kerana kita nak close the gaps, nak tutup jurang. Tetapi bagaimana ingin bermula? Kerana pemikirannya masih sama. Mahasiswa di universiti nak keluar mencari kerja, bukan ingin mencipta kerja. Itu antara salah satu realiti pemikiran yang ada, dan kita ingin anjak pemikiran itu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi, dan terima kasih kepada Asrawani dan Saudara Azwat. Alhamdulillah, actually permulaannya ialah kena sedar bahawa kita perlu berubah. Itu permulaan. Dia kena ada kesedaran tu. Kalau tak ada kesedaran, apa pun tak akan berubah. Dia duduk dalam keadaan complacent. Jadi bila ada perubahan, tentulah ada cabaran baru. Uncertainty akan wujud. Kekaburan akan wujud. Jadi sehubungan dengan itu, kita kena buat persediaan minda dulu. Minda itu penting, dan realitinya ialah penghayatan kena ada. Itu yang pada mulanya kita perlu tengok sekarang landscape yang berbeza lah. Gaya hidup kita akan berubah, pemikiran kita akan berubah. Tapi belum tentu akan berubah. Itu andaian. Itu andaian. Pemikiran tu sebenarnya dia control everything. Jadi di sini dari segi pemikiran tu boleh diubah bermula dari rumah. Saya bermula dari rumah. Sebab unit masyarakat bermula dari rumah. Yang tu kita terlupa. Kita selalunya pendidikan kita, bila kita serah je anak kita, kita dah terlupa tanggungjawab di rumah. Jadi ekosistem tu perlu wujud dari awal. Pembinaan ekosistem yang awal itu penting. Ya, jadi sehubungan itu kita menuntut perubahan yang saya katakan tadi. Kerana apa? Kita dah mula lihat bahawa ada pekerjaan yang tak diduga akan wujud ke depan lah. Itu kita kena anticipate ke depan. Itu sebab itulah dalam pendidikan kita, saya tengok patah balik pada pendidikan, kita perlu ada perubahan, sanggup berubah. Itu balik kepada minda kita sendirilah. Kita dikongkong oleh minda yang selalunya dipengaruhi oleh kita banyak mengagungkan dulu tapi tidak menghayati makna yang ada masa dulu dan diterjemahkan dalam konteks masa sekarang. Kita masih lagi mendewa-dewakan keagungan dulu tapi gagal menterjemahkan untuk masa sekarang. Jadi dalam Islam, pembangunan ummah, pendidikannya, Sayyidina Umar telah mengatakan pendidikan perlu ke depan 20 tahun. Persediaannya perlu ke depan 10 tahun. Jadi bila kita ada persediaan ke depan, maka kita perlulah sedia dari segi ketidaktentuan itu. Jadi kalau saya quote di sini ialah kita perlu ada perubahan kerana ketidaktentuan. Susah tu nak manage ketidaktentuan. Dan kedua, kesamaran, kekaburan. Mungkin juga kegelapan. Setengah orang kalau dia tak ada apa ni, dia tu mengalah, dia akan fall back kepada sesuatu yang kegelapan. Jadi di sini saya nak petik satu dia, kita kebanyakan kalau nak ubah di sini, don't blame the darkness lah. Sebab bila ada kegelapan, don't blame the darkness. Jadi kenapa di sini nak kreativiti dalam pemikiran. Balik pada pokoknya pemikiran. Jadi satu padanya ialah simple saja. Kegelapan tidak boleh dinyahkan dengan kegelapan. Therefore, dengan itu kita kena cari apa? Kreativiti sini, usaha, daya dan usaha di sini ialah mencari satu formula ataupun satu daya untuk berfikir dengan matlamat kita dapat cahaya.
Okey, nak cari cahaya kita ambil contohlah Prof. Kemungkinan dalam tempoh beberapa tahun akan datang 45% kerja task tugasan akan diambil alih oleh automation, ambil alih oleh robot. Saya ambil contoh mungkin bidang Prof ni, kalau kita tengok resume Prof banyak bidang accountancy. Accountant nanti kebanyakannya kalau berdasarkan kepada penganalisis telah pun di World Economic Forum Davos kata nanti accountant kita tak payah ada accountant. So kita ingin mencari cahaya untuk menyelesaikan apakah pekerjaan yang belum ada sekarang, dan untuk cari cahaya nak dapat pekerjaan idea untuk cipta pekerjaan tersebut. Macam Prof ni accountant, and adakah Prof anticipate dulu yang nanti Prof ambil accountancy ni aku tak ada kerja nanti ni? Saya alhamdulillah pada masa tu awal-awal lagi saya dah terbuka, saya accept the challenge. Sebenarnya kita kena ada challenge. Okay. Sekarang ada challenge challenge yang besar untuk mengubah cara kita berfikir. Challenge itu saya ambil macam ni lah. Kita kena balik pada roots dia. Yeah. Kalau accountant, saya balik pada definition accounting. Saya tak masuk konvensional yang kita define. Accounting dia punya root dia ialah about accountability. Accountability ke atas resources. Okey, itu akarnya. Akarnya. Okay. Jadi resources tu dia boleh jadi apa saja. Okey. Sebab matlamat manusia dia tak kira accountant ke siapa saya be it, kita nak kena memakmurkan alam. Jadi accountant nak memakmurkan alam melalui resources. Okay. Resources tu yang akan membawa kita buka ruang pemikiran kita untuk berfikir bukan saja numbers. Lalu orang associate accountant dengan numbers. Itu konvensional. Tapi saya pada masa itu saya fikir bahawa dia bukan saja numbers. Numbers cuma the end result daripada tingkah laku manusia. Yang tu kita kena address. Dalam proses tersebut perlu dilihat. Jadi accountant sepatutnya bukan tengok pada numbers saja, tapi the proses di awalnya, the qualitative side ialah aktiviti-aktiviti yang tak terjerima secara zahiriah. Okey. Jadi kita tengok juga non zahiriah pun kena ada. That's why resources ni dia boleh juga jadi perkara yang penting untuk diurus. Dunia bercakap tentang harmonize the technology ketika ini, kerana antara risiko yang dihadapi dunia adalah nanti takut kita diperhambakan oleh teknologi itu sendiri. Dan apa yang kita nak kait dengan Prof, Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir berperanan penting ketika ini untuk beri input idea. Sebelum ni kita lihat pemikiran mengenai pemikiran kepemimpinan, pemimpin-pemimpin. Tetapi apabila kita lihat kepada di peringkat akar umbi yang bercakap ketika ini, banyak disruption yang berlaku, perubahan, gangguan datang dari akar umbi yang tidak terjangkau oleh golongan-golongan elit maupun korporat yang mengawal dan merangka dasar sedia ada. Okey. Cukup mencabar soalan tu sebenarnya. Bagi saya nampak mudah saja. Kena mula daripada awal juga. Daripada awal. Okay, what is the right culture then? The right culture sepatutnya. Betul. Kerana ketika ini kalau kita lihat cadangan yang sedang dibincangkan adalah mengenai tidak perlu aliran di peringkat sekolah. Tidak perlu science stream, tidak perlu art stream. Contohnya. Itu saya katakan dari segi kita stream ini kita yang buat, kita sendiri yang buat. Bidang ilmu, kalau dalam falsafah ilmu, dia bermula daripada satu saja. Cuma penerangan tu saja nak diklusterkan. Kalau balik pada falsafah ilmu, epistemologi ilmu tu, balik pada asal. Tu saya lebih suka kalau nak bincang dasar, dia kena balik pada origin. Kita selalu gubal dasar, kita ambil di setengah jalan. Kita never look back di historical dia. Itu pentingnya perkara-perkara pokok tu kepada konsep-konsep yang betul dan pada origin, dan it ought to be principle based. Kalau saya ambil Islam, kalau kita baca Islam, dia very principle dan very fundamental. 5 dan 6. Jadi asalnya yang tu saja. Yang lain tu adalah cabang-cabang untuk didetail out. Jadi kita yang duk tekan di ranting-ranting, kita bukan bincang atau detail out ataupun ketengahkan yang dasar tu, yang roots dia tu. Tunjang dia itu perlu. Jadi dia nak balik pada ni tadi, kita harmonizekan
perlu harmoniskan S&T, Sains dan Teknologi, dan lagi itu Humanity dan juga Sains Sosial. Itu tak ada ni. Bila saya sains, dia tak ada harmonization di situ pada awal lagi. Bila kita tengok dulu persekolahan, saya daripada Science stream. Tapi saya end out ni sebab saya berasa saya dah lalui proses saya. Itu saya ambil diri saya. Sebab saya punya pemikiran agak berbeza. It ought to be interdisciplinary. Science kena tahu arts, arts kena tahu science. Jadi ini cabaran baru. Kalau di Alaf ini perlu ada garapan ni. Pengembelingan ini adalah penting. Sebab tu kalau tengok pada pokoknya ialah pengembelingan resources dan non-human resources. Non-human resources can be very abstract. Okay. Jadi abstract dan non abstract perlu digemlik. Itu yang menjadi cabaran kita sekarang. Kita tak boleh pisah. Lalu kita buat kerja sesuatu dalam silo. Kita tak see the big picture. Tak see the big picture. Kalau nak harmonize, kalau jari saya ambil ni contoh yang paling mudah lah, kita tak pergi jauh. Nak fikir pasal ini, tengok jari kita. Adakah kita boleh harmonize? Kita actually Allah Ta'ala bagi dah harmonize. Kalau tidak, kita berjalan hoyang-hoyang. Jari tiada satu bukan di standardize, di harmonize. Jadi ini bekerjasama. Sains dan teknologi semua duduk di jari kita. Arts pun ada di sini, sains pun ada di sini. Di art dan sains duduk kat kita actually. Pasal apa kita nak stream kan? Bagi saya, saya dalam di proses-proses itu, saya ambil sebuah subjek. Jadi mencabarlah. Okey. Kita akan berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, Prof. Saya nak kaitkan apa yang Prof cakap mengenai selain daripada harmonisation menjadi asas, now kita nak create the entrepreneurial culture. Budaya keusahawanan dalam kalangan pelajar, dan pada masa sama yang mereka setelah pun berada di alam pekerjaan, reskill. Itu juga memerlukan satu mindset perubahan minda untuk adapt, mengadaptasi kepada situasi berkenaan. Kita berehat seketika, Agenda Awani kembali selepas ini. Agenda Awani harmonize, mengharmonikan teknologi dan juga sentuhan manusiawi. Ingin membentuk masa depan dengan dunia pekerjaan yang kita belum lagi wujud. 65% kanak-kanak yang berada di sekolah rendah di peringkat dunia ni nanti kerjanya belum ada lagi pada zaman sekarang. Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir, pengarahnya Dr. Zakaria Abbas ada bersama dengan kita. Doktor cakap lebih akar umbi. Ia bermula di rumah. Peranan institut memikirkan sehingga the right attitude, apakah sikap dan juga budaya yang perlu ada di rumah itu sendiri, Prof. Terima kasih. Saya nak suggest direct lah pada amalan rumah konvensional. Secara konvensional kita ni ada beberapa orang anak. Anak yang pertama kita manjakan semua, kita bagi, dan kita takut kegagalan pada anak yang pertama. Tapi anak yang kedua ni kita patut, ataupun telah ni kita dah lalui proses-proses tersebut, kita dah let go. Free spirit Kita dah bagi kat dia. Jadi tak ada frame apa. You go. Tak ada framework. Tak ada frame apa untuk dia. Tak ada acuan. Kita sebenarnya kita tak sedar bahawa orang dah cakap pasal thinking within the box, thinking without the box, actually thinking outside the box. Tapi kalau saya, pada pandangan saya, bermula pada rumah kita kena ubah sikit kot. Buang semua box. There's no box at all. Tak, no box at all. Bermakna tiada framework, tiada acuan, tiada kotaknya sendiri. Tiada kotak, dan bagi dia untuk bergerak. Tapi cabaran pada ibu bapa, dia mesti bersedia bahawa dia tidak zahirkan framework, tapi dia perlu mentoring. Habis perjalanan, sesuatu perjalanan dia, kita bagi clarification. The meaning yang kita buat tadi, makna tu. Ramai kita tak beri makna. Kalau kita marah anak kita, kita tak pernah explain pun bahawa kita marah kerana apa. Jadi bukan kerana kita guide di situ, hand holding setakat mana aja yang perlu saja. Tapi kita lepas untuk dia berfikir without the box tu. Itu satu cabaran barulah saya tengok di Alaf ni. Memang orang tak suka pun, anak semua nak dikawal. Kawal di sini ialah
kita berikan dia kebebasan untuk berfikir. Jangan, saya ingat adat juga kot, perlu diselaraskan, harmonis balik. Jangan terlalu kata, tak boleh tu, tak boleh. Jadi anak kita akan jadi semua tak boleh. Jadi perkara itu perlu bermula daripada rumah lah. Kalau datang ke sekolah, lagi satu, harap bapa kena ubah. Bila guru tegur, saya kalau masa saya sekolah dulu, guru tegur, bapa saya memang suka. Kalau dia tibai, bapa saya tambah lagi, bapa saya tibai lagi. Yeah. Sebab tak mengikut apa yang Model dan telah model pun yang disusun. Jadi kita perlu mengikut model lah, saya rasa. Model sampai last tak termodel kita. Okay, now kita bercakap tentang learning for tomorrow's jobs. Bagaimana kita nak susun satu kerangka apa yang perlu dipelajari dan diajar oleh universiti dan juga para pendidik maupun di sekolah dari segi idea doktor sendiri, learning untuk mempersiapkan di masa depan ini. Persiapan masa depan, jadi saya cakap pasal uncertainty. Ya. Jadi di sini uncertainty kita kena bagi tahu dan jangan hadkan pemikiran uncertainty itu terlalu menghantui anak-anak kita. Jadi sehubungan dengan itu kita hendaklah guna kreativiti pendidik-pendidik itu. Jadi satu daripadanya, saya nak cuba kait satu daripadanya ialah bukan saja belajar ni bukan saja duduk di universiti. Okey. Jadi memasyarakatkan universiti itu. Jadi semua orang adalah bertanggungjawab untuk membawa graduan-graduan kita bersama. Kita tak boleh buat finger pointing. Pendidikan adalah milik bersama. Itu yang saya rasa bermula dari rumah semua orang, dan along the way ekosistem itu perlu ada kebersamaan. Jadi di sini adalah about collaborative effort. Dia tak boleh lagi diserah bulat-bulat di universiti, di sekolah. Komuniti pun bertanggungjawab sebab kita nak membangunkan negara atas spirit kolaboratif. Tak bolehlah lagi nak buat helah bela diri kita, finger pointing, itu sekolah yang salah, universiti yang salah. Jadi di sini pendidikan dia mesti ada ekosistem. Jadi perubahan ni, saya kata perubahan minda ni adalah perubahan semua orang. Pengharapan dia, saya melalui proses-prosesnya ialah pengharapan, jangkaan industri dan stakeholders. Dia perlu beri feedback. Bukan dah hujung dah proses tersebut. Bila dah keluar pada universiti, baru nak retooling. Jadi perlu datang bersama-sama. Bila saya katakan bermasyarakatkan universiti ini, saya bagi contoh. Ini adalah saranan Yang Berhormat Menteri. Yang ini pun telah lama dibuat di negara-negara luar. Satu padanya ialah inisiatif. Kalau sains dan teknologi, kita panggil dia school lab ni, makmal, apa kita panggil? Learning factory. Learning factory, okay. Like learning factory yang tu dah ada di US, Germany lah tu. Dah berjaya. Kalau sains sosial apa dia pula? Kita panggilkan dia makmal community. Turun ke bawah dan buat. Yang tu boleh dilakukan. Sebab tu universiti perlu bekerjasama melalui rangkaian kerjasama quadruple helix yang telah pun diketengahkan. Ya. Jadi perkara-perkara ni, saya tengok doktor dah memperkenalkan satu idea lama dah, iaitu 1 + 1 sama dengan 1. Kita selalu kenal dan tahu 1 + 1 sama dengan 2. Macam mana kita nak memanfaatkan? Sekarang ini bukan idea baru. The strategic partnership, apa nama tu? Perkongsian pintar antara industri dan akademia, itu bukan baru. Apa yang perlu diperbaharui, drop yang lama dan fokus ini, this is the new model of strategic partnership to make it more sustainable, menjadikan dia lebih mapan dan lebih efektif. Maksud saya idea 1 + 1 ni ialah the arts of collaboration sebenarnya. Saya ambil contoh analoginya chemistry. Saya gabung sebenarnya. Chemistry pun ada di situ, marriage pun ada di situ. Orang selalu tanya saya, pasal apa? 1 + 1 jadi 1.
Kalau kita kahwin, saya guna teori kahwin. 1+1 dia kata jadi 3. Tapi saya kata nak kahwin, dia mesti 1+1 mesti jadi 1. Mesti ada penyatuan hati dulu. 1 datang daripada trust dulu. Baru jadi. Jadi di arts of collaboration di sini ialah akan mendapat barakah akan wujud kalau ada penyatuan. Okey? Yeah. Kalau tak ada penyatuan, kita akan jadi satu keadaan hustle lah. Saya nak bawa satu analogi di sini. Kita dah terlalu lama, kita didedahkan buat perniagaan ke apa, kita didedahkan oleh Sansa, the art of war. Yes. Kita terlupa sahabat kita yang Muslim ni, Admiral Cheng Ho. Dia ketengahkan the arts of collaboration. Mana di sini dia gunakan the art of collaboration tersebut, dia dapat bergerak seluruh dunia. Dia buat perniagaan juga, tapi tidak ditonjolkan. Kita tunjukkan Sansa, semua perniagaan semua di art of war. Jadi harmonization ini tak berlaku, lalu tak akan jumpa lah harmonization war. Kita tak akan harmonize, kita akan cari kelemahan orang aja, hentam aja, kan? Itu dia yang berlaku. Di sini kalau Sansa dia tengok collaborator dia, keserasian collaborator dia dan dia kaji dia punya own self. Tapi Sansa dia tengok apa? Enemy. Jadi dia punya mind ni tengok muka orang, enemy. Jadi bila nak harmonize. Jadi itulah Cheng Ho satu keunikan. Saya rasa saya call semua orang kaji balik Cheng Ho kot. Dia bergerak, dia bawa berapa fleet, berapa ratus fleet seluruh dunia. Semangat Cheng Ho. Ya. Dan jangan lupa Panglima Awam pun biasa keliling dunia juga. Cuba cari balik the root kita, macam mana kekuatan kita. Baik. Saya nak panggil balik, kita kaji benda ni dan bukan sekadar kaji. Ini yang saya lalu, what is lacking now? Kita ada pemikiran, tapi tak ada penghayatan. Dan what's next? Kita banyak cakap, penghayatan tak ada. Lepas tu translate into action. The head, gabungan, the head, the heart and the hand. Sekarang banyak perkara, kita banyak idea. Kita dah memang banyak idea. Tapi penghayatan ada tak? Terjemah into action ada tak? Itu kegagalan kita. Kita banyak polisi. Penghayatan ada tak? Terjemahan kepada tingkah laku kita, pelaksanaan ada tak? Yang tu saya nak bertanya. Kalau nak berubah, nak jadi Malaysia negara yang gah balik, kena gabung 3H ini. Okey? Jadi collaboration ni perlu berterusan lah. Dan semangat yang saya nak ketengahkan di sini, kalau nak tengok, tanya pasal relevan tadi. Balik pada fikrah yang dah lama, yang di ketengah fikrah tu kena ubah. Okey? Macam hadis At-Tibrani riwayatkan, apa yang terbaik di antara kamu ialah orang yang memberi manfaat yang ramai. Jadi itu konsep apa? Konsep barakah tu. Dia tak fikir diri dia. Dia fikir orang lain. Sesungguhnya kita kalau dalam Islam, pasal apa dia galakkan tolong orang? Tolong orang sebenarnya sesungguhnya the reward datang kat kita. Yang tu orang jangan selami. Kita tolong orang sebenarnya datang kat kita, kebaikan kita. Sebab kalau kita sebagai pendidik, ilmu yang memanfaatkan. Ilmu yang boleh dimanfaatkan dan akan telah dijanjikan oleh Allah SWT melalui Rasulullah, itu akan mengiringi kita ke alam barzah dan di akhirat nanti. Yang itulah perjuangan kita. Kita kena balik to the roots lah. Saya suka balik kepada roots. Baik, ini diskusi pertama. Pastinya ini bukan yang terakhir. Terima kasih kepada anda yang mengikuti agenda awal ni. Terima kasih Dr. Zakaria Abbas, Pengarah Institut Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad di Universiti Utara Malaysia. Kita jumpa lagi. Terima kasih.